Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qattada bi ta'alimihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dhakrni ma nasita. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya Allah, ya Tuhan, Kau ajarkanlah kepadaku apa yang aku masih jahil, ingatkanlah kepadaku apa yang aku lupa. Lapangkanlah dadaku, permudahkanlah segala urusanku, fasihkanlah lidahku supaya mereka dapat memahami akan perkataan berkata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana, sesungguhnya engkau Muhammad termasuk salah seorang yang diutus tetap di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Mengasihani. Itulah maksud 5 ayat yang pertama daripada surah Yasin, ayat pertama hingga ayat yang kelima, yang telah kita tafsirkan sebelum daripada ini hingga kepada ayat yang ketiga. Kita melihat perutusan Nabi SAW sebagai salah seorang Rasul yang diutus oleh Allah, bermula daripada Nabi Adam AS hingga kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Dan juga kita telah melihat bahawa para ulama dan juga para ahli arkeologi mengatakan Nabi Adam AS diturunkan oleh Allah di atas muka bumi ini sekitar 10.000 tahun sebelum Masih, yang sebenarnya tidak ada siapa yang mengetahui melainkan Allah jiwa yang mengetahuinya. Dan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, dilahirkan di atas muka bumi ini dalam tahun 570 Masehi dan diwafatkan oleh Allah dalam tahun 632 Masehi. Lepas daripada Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi Nabi selepas daripada itu, seperti mana sabda Nabi, ana khatimun nabiyyin, aku adalah penutup kepada segala nabi-nabi, la nabiyyun min ba'di, tidak ada lagi nabi selepas daripadaku. Maka selepas daripada Nabi Muhammad SAW hingga sekarang sampai bila-bila, sampai kiamat, sudah tidak ada lagi nabi dan juga Rasul yang diutus oleh Allah. Jadi bermakna manusia bersama dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalam di atas muka bumi ini selama lebih kurang 10.632 tahun. Dan selepas daripada itu sampai sekarang ini tahun 2020, lebih kurang 2000 tahun selepas daripada wafat Nabi kita Muhammad SAW, manusia tidak lagi diutuskan oleh Allah akan Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihissalam. Dan semua Nabi-Nabi Rasul-Rasul ini berada di atas jalan yang mustaqim, ala siratin mustaqim. Engkau wahai Muhammad tetap di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang betul,
iaitulah agama Islam. Maka itulah khitah. Khitah maknanya tujuan. Tujuan perutusan Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam, iaitu untuk membawa manusia ke arah jalan yang lurus. Iaitulah satu deklarasi daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun satu peristiharan daripada Allah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas jalan yang sedikit pun tidak terpesong. Jalan Allah Ta'ala iaitulah Islam, dan Islam itulah menjadi agama para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam sebelum daripada itu sekalipun. Islam adalah agama kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam sejak Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi yang terakhir. Nabi Isa tidak membawa agama Kristian seperti yang didakwa oleh mereka golongan Kristian ataupun Nasara. Ataupun Nabi Musa juga tidak membawa agama Yahudi seperti mana yang didakwa oleh golongan Yahudi, di mana semuanya seperti mana yang telah kita sebut, semua di antara Nabi itu membawa Islam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan daripada kalangan golongan Nasrani ataupun Kristian dan juga Yahudi, mereka mengubah kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi mereka. Misal kata kita ambil contoh Nabi Musa alaihissalam diturunkan dan dibaca di atas lisannya ialah Nabi kitab Taurat. Daripada kitab Taurat yang asal itulah diubah oleh mereka menjadi kitab Al-Mishnah dan Al-Jimara. Lepas tu ubah lagi jadi Talmud. Lepas tu ubah lagi kepada The Protocol of the Learned Elders of Zion, yang mengandungi 24 protokol perancangan Yahudi untuk menakluki dunia ini. Oleh kerana itulah mereka mendakwa Nabi Musa membawa agama Yahudi, tapi sebenarnya agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul adalah agama Islam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kalau daripada kalangan Kristian, mereka mendakwakan Nabi Isa membawa agama Kristian. Akan tetapi agama asal yang dibawa oleh Nabi Isa juga Islam. Yang dibaca di atas lisan Nabi Isa ialah kitab Injil. Juga diubah oleh mereka seperti yang pernah kita sebut waktu mentafsirkan surah Al-Fatihah hari itu. Ratusan tahun golongan Nasara tidak dibenarkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Nabi Isa AS. Segala kitab Injil yang asal dibakar oleh pendeta-pendeta Yahudi. Oleh kerana Yahudi dan Kristian mereka bermusuh. Antara satu sama lain mereka bermusuh, akan tetapi dalam menghadapi umat Islam mereka bersatu. Inilah hakikat yang berlaku. Lalu apabila kerajaan Konstantinopel yang telah memberi kelonggaran kepada umat Kristian mengamalkan amalan mereka dalam tahun 313 Masehi, lalu padri-padri Kristian menulis balik kitab mereka, kitab Injil. Oleh kerana tidak ada lagi naskah asal, lalu mereka tulis mengikut apa yang ada dalam pemikiran mereka. Lalu lahirlah kitab Injil Perjanjian Baru. Kemudian lepas daripada lahir lagi kitab Bible. Dan sebenarnya yang ada sekarang ini, yang sudah tidak lagi asli seperti mana telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa AS. Jadi sebab itulah agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ialah Islam, dan Islam itulah merupakan din yang Allah Ta'ala redha. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah adalah Islam. Dan firman Allah dalam surah lain, Allah Ta'ala sebut, ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allah Ta'ala nyatakan Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani,
Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk daripada kalangan golongan orang yang musyrik. Pasal apa Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim? Oleh kerana Nabi Ibrahim daripada Nabi Ibrahim inilah menjadi keturunan sabda Yahudi, Nasrani, Islam yang bernabikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Cumanya ibu yang berlainan. Nabi Muhammad hasil daripada perkongsian hidup antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Lahir keturunan sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga perkongsian hidup antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah, melahirkan keturunan Yahudi dan Kristian. Asalnya satu rumpun. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam bukan bawa agama Yahudi. Nabi Isa tidak membawa agama Yahudi ataupun Kristian. Begitulah juga dengan Nabi Musa tidak membawa agama Yahudi. Akan tetapi mereka semuanya adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menegaskan lagi, wa wassa biha Ibrahim bani wa Ya'qub ya bunayya innallaha astafa lakumud-din wa la tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li bani ma ta'budu min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala nyatakan, menegaskan maksudnya dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Dan demikianlah juga Ya'qub. Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kamu, maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan tak ada maut, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apakah kamu sembah selepas daripada aku meninggal? Lalu mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Maknanya Nabi-Nabi, Rasul-Rasul semuanya bawa Islam daripada Allah. Nabi Musa tak bawa Yahudi, Nabi Isa tak bawa Kristian, Nabi Ibrahim bukan agama Yahudi dan sebagainya. Cuma mereka mendakwa. Golongan Kristian mendakwa Isa bawa Kristian, dan begitulah juga golongan Yahudi mendakwa Musa bawa Yahudi. Jadi ini semua merupakan satu pembohongan daripada kalangan dua golongan terbesar di dunia ini. Dan dikhususkan kepada Islam itu sebagai ad-din yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa dasar keimanan kepada Allah dan menentang segala bentuk taghut. Iaitulah yang disimpulkan dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kami ke arah jalan yang lurus. Jadi jalan lurus ini Allah Ta'ala nyatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitulah jalan yang telah diberi nikmat atas mereka itu. Siapa mereka? Daripada golongan yang disebut oleh Allah, alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Golongan yang diberi nikmat oleh Allah, iaitulah daripada kalangan para golongan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, golongan siddiqin, golongan syuhada, dan golongan orang yang saleh. Disebut dengan jelas oleh Allah dalam surah Al-Fatihah,
dan dijelaskan lagi oleh Allah dalam surah-surah yang lain. Dan seperti yang telah kita nyatakan tadi, Nabi Muhammad SAW membawa Islam daripada Allah sejak zaman berzaman. Dan pernah satu ketika Nabi waktu bersama dengan sahabat-sahabat ridwanullah alaihim memegang sebatang kayu, lalu Nabi telah membuat satu garis yang lurus di atas tanah. Dia buat satu garisan yang lurus, lalu Nabi menyambung dengan garisan-garisan yang melintang garisan lurus tersebut. Lalu Nabi kata, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Di mana Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am, Nabi baca ayat tersebut kepada sahabat-sahabat sambil buat garisan satu, garisan lurus. Nabi kata, dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus, maka hendaklah kamu mengikutinya, dan janganlah kamu mengikut jalan-jalan yang lain daripadanya, maka sesungguhnya dia akan menjadi pecah belah dan menjadi golongan yang akan melakukan porak-poranda di atas muka bumi Allah daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghuraikan ayat ini, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan itulah jalan yang tidak belok, tidak sesat. Tidak belok, tidak sesat, yang tidak akan terpesong daripadanya, iaitu daripada petunjuk Allah, iaitulah Islam. Qatadah pula mengatakan bahawa ayat ini mengatakan betapa pentingnya kita untuk berpegang dengan Islam, dan betapa ingkarnya golongan yang menentang Islam dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Oleh kerana itulah yang dibuat oleh Nabi SAW, iaitulah Islam, beriman kepada Allah serta mengkufurkan taghut. Bawa Islam daripada Allah, seperti mana Allah sebut, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala nyatakan, maka barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan simpulan yang amat kuat yang tidak akan putus dan tidak akan berpecah belah. Ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi bila kita tengok taghut ni, apa ni makna taghut? Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang mengkufurkan taghut dan beriman kepada Allah, maka itulah orang yang berada di atas jalan yang benar-benar mustaqim. Jadi sebab itulah taghut ini membawa makna perkara-perkara yang melampaui ketetapan Allah. Segala batas-batas Allah ada ketetapannya. Maka bila manusia bertindak melampaui batas Allah, melampaui perkara yang ditetapkan Allah, seperti mana soal halal haramnya, soal hukum Allah Ta'ala-nya, dari segi perundangannya, dari segi politiknya, dari segi ekonominya, dari segi apa sahaja yang ditunjukkan oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalam. Bisa kata taghut pada zaman Nabi Musa, dia ada zaman masing-masing, dan taghut dinamakan oleh Allah dengan nama Nabi yang berlainan. Taghut di zaman Nabi Musa alaihi salam, nama dia Fir'aun. Taghut zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, nama dia Namrus. Taghut di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang kita lihat Abu Lahab, Abu Jahal, dan juga pemimpin munafik di kota Madinah. Dan taghut zaman kita ni berlainan pula. Oleh kerana zaman kita tak ada Fir'aun, tapi ada orang yang mempunyai perangai Fir'aun. Zaman kita tidak ada Namrus, tapi ada orang yang mempunyai perangai Namrus. Zaman kita tidak ada Abu Lahab, Abu Jahal, akan tetapi ada pula golongan yang mempunyai akhlak perangai seperti mana Abu Lahab, Abu Jahal. Dan selain daripada itu, kalau kita tengok pada suatu masa yang lalu, selepas daripada wafatnya Nabi SAW, telah lahir berbagai-bagai firqah. Di antaranya seperti mana golongan Syiah. Begitulah juga dengan Najariyah, Musyabbihah.
termasuk mujassimah, bahaiyah dan sebagainya. Itu zaman yang lalu. Zaman sekarang pula dia wujud pula dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk ideologi, seperti mana kita tengok seperti nasionalisme, kapitalisme, komunisme, sosialisme, pragmatisme, liberalisme. Ini semua merupakan tauhid pada zaman sekarang ini. Semua ini tidak ada kaitan dengan nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi itulah yang dilihat daripada penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan jelas mengatakan ala siratin mustaqim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Islam daripada Allah, berada di atas jalan yang lurus dan termasuk salah seorang nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Lalu Allah tegaskan lagi dalam ayat yang kelima, Allah Taala nyatakan tanzilul azizir rahim. Ini penegasan yang amat tegas sebagai wahyu yang diturunkan oleh siapa dia? Al-Aziz Ar-Rahim. Al-Aziz nama Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Ar-Rahim nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mengasihani. Jadi Allah Taala itulah yang menurunkan Al-Quran. Dan Allah Taala itulah yang telah menurunkan kitab Taurat. Allah Taala itulah juga telah menurunkan kitab Injil. Allah Taala itulah juga telah menurunkan kitab Zabur. Dan Allah itulah juga yang telah membacakan di atas mulut Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam akan wahyu, sama dalam bentuk kitab ataupun yang bukan dalam bentuk kitab. Jadi kitab terakhir Al-Quran yang dibaca di atas mulut lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanzil Al-Aziz Ar-Rahim. Jadi Allah Ta'ala menurunkan wahyu yang disebut sebagai Al-Quran. Diwahyukan itu adalah Al-Quran. Apa makna Quran? Jadi kita kena tengok makna Quran sekali lagi. Al-Quran maknanya ialah kalamullah yang qadim. Kalamullah yang qadim yang bermula daripada surah Al-Fatihah, yang berakhir dengan surah An-Nas, sampai kepada kita dengan cara yang mutawatir, disampaikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Beriman kepadanya adalah wajib, mengingkarinya adalah kafir. Na'udzubillah. Beriman pada Quran adalah wajib, mengingkari Al-Quran walaupun satu ayat. Satu ayat mengingkari Al-Quran, mengingkari hukum dalam Al-Quran, mengingkari, tak setuju dengan Al-Quran walaupun satu ayat, maka menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada milah Islamiyah. Saya pernah sebut sifat akidah. Sifat akidah dengan sifat matematik lain, tak serupa. Kita sebut sifat matematik ayat Quran. Misal kata ayat Quran, contohnya ayat Quran berjumlah 6,236 ayat. Talak satu. 6236 talak 1 kalau ikut sifat matematik, jawapannya ialah 6235. Talak 1. Kalau ikut talak 1, jawapan dia 4. 10 talak 1, jawapan dia 9. Itu sifat matematik. Tapi kalau sifat akidah, 6236 talak 1, jawapan dia kosong. Jadi apa mana betul? Sifat matematik kata lagu lain, sifat akidah kata lagu lain. Oleh kerana sifat akidah dengan matematik tak serupa. Al-Quran beriman kepadanya adalah wajib, mengingkarinya adalah kafir. Talak satu ayat maka gugur semua iman, hancur semua Islam, kosong, tak tinggal apa benda dah. Itu saya kata kosong, talak satu. Misal kata talak hukum hudud, talak satu ayat daripada hukum hudud daripada Allah Subhanahu wa taala. Talak satu ayat hukum ta'zim. Talak satu ayat daripada Allah Ta'ala, mengingkari akan sembahyang dan sebagainya, maka mengeluarkan seseorang itu daripada milah Islamiyah, hancur iman mereka, runtuh iman mereka, hancur Islam mereka. Ini yang berlaku. Sebab itulah sifat matematik tak serupa dengan sifat akidah. Jadi Al-Quran tadi tanzil, dia adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Ta'ala nyatakan Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah Ta'ala nyatakan Allah menjadi pelindung kepada orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan dan daripada kegelapan kepada cahaya. Ini tujuan Quran diturunkan oleh Allah untuk menyuluh hidup manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Al-Quran menerangi segala jalan. Sehingga dengan Al-Quran manusia berupaya untuk melihat mana betul, mana tak betul. Dengan Al-Quran manusia nampak mana benar, mana yang salah. Dan sebab itulah dalam ayat yang kelima ini semakin jelas kepada kita, semakin nyata bahawa Islam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam di atas muka bumi ini, dan mereka semua membaca wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Allah Taala nyatakan, inna hadainahu sabil, imma syakira wa imma kafura. Inna hadainahu sabil, sesungguhnya kami tunjukkan kepadanya jalan. Kami tunjukkan kepadanya jalan, imma syakira wa imma kafura, sama ada mereka nak jadi orang yang bersyukur ataupun nak jadi orang yang kufur. Jadi Nabi kita tunjuk jalan kepada Islam, tunjuk jalan kepada Allah. Begitulah Nabi-Nabi lain serupa. Jadi inna hadainahu sabil, tak cukup dengan akal manusia. Dikena ada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul bawa wahyu daripada Allah untuk menunjukkan jalan. Wa hadainahu najdain, Allah Ta'ala nyatakan, dan kami menunjukkan kepadanya dua jalan. Dua jalan, satu jalan menuju ke neraka, satu jalan menuju ke syurga. Manusia ada pilihan. Manusia nak pilih mana satu jalan yang Nabi bawa ke, ataupun nak tunjuk, nak ikut jalan yang tidak dibawa oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebanyak mana jalan yang ada atas muka bumi ini, bersifat siu atas muka bumi ini, sebanyak mana pegangan manusia, sebanyak mana kepercayaan manusia, dia hanya disimpulkan kepada dua sahaja, iaitulah jalan menuju ke syurga, jalan menuju ke neraka. Jalan yang hak, jalan yang batil. Yang hak akan menuju ke syurga, yang batil akan menuju ke neraka Allah. Na'udzubillah. Jadi sebab itulah yang benar, yang salah. Yang benar kemuncak dia, yang salah kemuncak dia. Perkara yang hak ada kemuncak dia, perkara yang batil ada kemuncak dia. Syukur dengan kufur, imma syakira wa imma kafura. Jalan syukur berakhir dengan syurga, jalan kufur berakhir dengan neraka. Na'udzubillah. Jika sekiranya tak nampak juga jalan yang benar, kalau tak nampak juga jalan yang betul, tak nampak juga jalan yang hak, maka tak salah Quran. Salah orang baca Quran. Kenapa salah orang baca Quran? Baca Quran tapi tak pegang Quran. Baca Quran tak ikut Quran, ataupun baca Quran tak baca Quran tak mengamalkan Quran, ataupun baca Quran tak faham. Itu je lah jawapan dia ni. Sebab itulah kalau kita tengok baca Quran berpuluh-puluh tahun, kita ambil contoh dalam surah Yasin ini. Surah Yasin yang sedang kita tafsirkan ini dah berpuluh-puluh tahun dah kita baca. Setengah-setengah tempat sampai malam Jumaat atau buat kuliah, pasal ustaz nak baca Yasin kita malam Jumaat, tak boleh buat kuliah malam Jumaat, kita nak baca Yasin. Pada kuliah ni wajib. Yasin tu Nabi sebut dalam hadis surah Al-Kahfi, Nabi tak sebut surah Yasin pun. Jadi sebab itulah masyarakat kita baca Yasin berpuluh-puluh tahun, tapi tak nak ambil iktibar apa adalah surah Yasin. Walaupun sampai membentuk kumpulan Yasin, ada setengah negeri kumpulan Yasin siap dengan uniform. Oh, uniform, ada uniform kumpulan wanita Yasin. Oh, ada juga kumpulan wanita Yasin dengan uniform, siap uniform, baca Yasin sana, baca Yasin sini, baca Yasin, tak faham sampai hari ini, tak ikut juga sampai hari ini. Dan sebab itulah apabila kita tengok yang saya sebut tadi, tak salah Quran, salah orang baca Quran oleh kerana tak nampak juga jalan yang lurus, tak nampak juga Islam, tak nampak kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Oleh kerana
tak nak ambil iktibar. Baca Quran tidak nak ambil iktibar, tak nak ambil apa yang terkandung dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ada yang masih lagi berpegang dengan fahaman yang bercanggah dengan Islam. Baca Yasin, baca Quran, tapi dalam dada ada sekular. Baca Yasin, baca Quran dalam dada dengan penuh semangat kebangsaan, nasionalisme. Baca Yasin, baca Quran, akan tetapi dalam dada mereka penuh dengan liberalisme. Kalau kita sebut liberalisme, tempat kita ni dia tak berapa tak berapa pahal liberalisme ni. Sebab itulah kita apabila kita lihat manusia pada zaman sekarang ini pegang yang hak, pegang yang batil. Padahalnya perkara yang hak dia yang batil tidak boleh nak dicampur adukkan. Tak boleh sama sekali, oleh kerana Allah telah nyatakan dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur aduk antara perkara yang benar dan perkara yang batil. Tak boleh sama sekali. Pasal apa? Sewaktu kita mentafsir surah Al-Kafirun itu, bila campur aduk antara syirik dengan akidah yang betul, maka syirik akan benar. Mencampur aduk antara hak dengan yang batil, batil akan benar. Sebab itulah tak boleh nak dicampur adukkan sama sekali apa yang benar, apa yang salah. Allah Ta'ala telah nyatakan dengan tegas dalam Al-Quran, jangan sekali-kali wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur aduk antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Dan dalam ayat ini juga Allah sebut dua nama dia, hujung ayat, Al-Aziz Ar-Rahim. Al-Aziz Ar-Rahim ini salah satu nama Allah Ta'ala, Al-Aziz Ar-Rahim. Kalau kita nak uraikan Al-Aziz Ar-Rahim ini memang panjang. Panjang oleh kerana termasuk daripada Asma'ullahul Azam yang kita telah lihat bahawa Asma'ullahul Azam ini ataupun nama-nama Allah dalam Al-Quran ada 99 nama. Dan sebenarnya nama Allah Ta'ala ni banyak, tidak terkira. Tidak ada siapa tahu berapa jumlah nama Allah. Ada setengah kitab tafsir kata nama Allah sampai 3,000. Ada satu kitab yang sebelum saya berhenti, ada satu kitab yang pernah ditulis oleh bekas Perdana Menteri Negeri Kelantan, orang panggil Datuk Nik Mahmud. Lama dah, zaman Sultan yang keberapa hari itu, Sultan Muhammad yang keberapa, yang kedua ke yang ketiga saya lupa dah. Sultan di zaman Datuk Kenali, dia ada dua ulama hebat. Seorangnya Datuk Kenali, yang keduanya Datuk Perdana Menteri. Dia sahabat baik dua ni. Dan Datuk Perdana Menteri pada masa itu dia tulis beberapa kitab, termasuklah Perbendaharaan Mustika. Termasuklah satu lagi kitab, ialah kitab Fatih Rahsia, di mana dalam kitab Perbendaharaan Mustika dihuraikan tentang Asma'ullahul Azam yang 99 dan cara nak beramal dengan Asma'ullahul Azam. Satu lagi dia tulis kitab Fatih Rahsia. Dalam kitab tersebut dia telah menyatakan bahawa nama Allah ada 3,000. 1,000 dia beritahu kepada para malaikat-malaikat. 1,000 dia beritahu kepada Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. 300 dalam kitab Zabur, 300 dalam kitab Taurat, 300 dalam kitab Injil, kemudian 99 dalam Al-Quran. Satu lagi tak diberitahu pada sesiapa pun. Melainkan siapa yang Allah kehendaki dan nak beritahu, maka dia beritahu. Itu dalam kitab Fatih Rasul menyebut keadaan Asma'ullahul Azam. Dan salah satu nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz yang Maha Perkasa ini kita akan huraikan pada bulan yang akan datang. Siapa nak rasa hebat, nak rasa kuat, nak rasa gagah, mari pula bulan depan. Oleh kerana ada amalan yang kita akan beritahu. Ia telah dibuat oleh para ulama dulu. InsyaAllah. Aqul qali hadza, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' fi maqamina hadza ya Allah dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la mubtalan illa afaita wa la dhallan illa hadaita wa la muhsiran illa yasarta
ولا فاقرا إلا أغنيته ولا بعيدا إلا قربته ولا عدوا إلا خذلته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عازبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلى قضيتها وسلتها يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.